hari ni Sifu nak share satu benda, tapi today Sifu akan share ini lebih detail lah dalam teppanyaki akan datang, okay? Tapi hari ni Sifu nak share adalah tentang konsep benda ini. Because you orang sudah dengar story ini, kita pun tahu berapa pentingnya. Okay, kalau kita boleh tahu skill set, bukan saja mindset. I tahu ramai mindset sudah betul. Oh, I mau makan. Oh, I mau joy forever. Oh, I mau kaya. Itu mindset sudah betul. Mindset dia betul tau. Dia tahu dia mau kaya. Dia tahu dia mau buat forever living. Dia mau bina rangkaian. Dia tak putus asa. Dia istiqomah, dia kuat. Okay, tapi dia tak ada skill set. Okay, dia tak ada skill set. Akhirnya dia bukan untung, dia rugi pula. Okay, so di sini Sifu nak share benda ini. Okay, ini yang penting. Okay, kita tengok. Okay, so Sifu sentiasa cakap benda ini okay, Sifu sentiasa cakap intention plus action equal to result. Okay, bila kita ada intention, okay, intention kuat tambah kita punya action. Okay, kita pergi buat cara kita buat benda ini, so itu akan datangkan result kita. So tengok. Okay, dalam intention dia ada dua benda tau. Dia ada mindset dengan skill set. Okay. Semua nampak tak? Semua nampak. Okay, you dekat chat kalau nampak cakap yes. Sifu nak tengok. You orang nampak tak slide Sifu? I mau tengok. Okay, yes. Okay, thank you. Okay, so you nampak tak? Intention plus action equal to result. Okay, kalau kita nak dapat result, kita nak dapat result, selain action, masuk, selain action, okay, kita mesti kena tahu dalam sini, sorry nanti sudah bagaimana, okay. So dalam sini, dia ada mindset dengan skill set. Dia ada dua benda, mindset dengan skill set. So you tengok, bila kita punya mindset betul, okay, Sifu nak cerita di sini bila kita punya mindset betul, okay, kita sudah nak action tau. Kita sudah nampak ini result yang kita mau. So lepas itu kita nak action, okay, kita mula nak beraksi, okay. Tapi you kena faham tau, dari action ke result biasanya dekat tengah ini ada satu dinding. Ini dinding, ingat tak? Ini dinding yang bahaya. Ramai orang dia kena apa? Dia langgar itu dinding. Itu sebab dia tak jadi. Dia tak jadi dapat result yang dia mau. Itu masalah dia. Mindset ada. Mindset memang kuat. I nak berjaya. I sangat positif. I sangat optimistik. Apa pun bagus. Dia sangat positif. Tapi action dia tidak mendatangkan result. Kenapa? Because dia langgar dinding. So apa kita perlu belajar di sini adalah bagaimana kita tak perlu langgar dinding. Kita boleh jalan ikut sini. Nampak? Kita jalan ikut sini. Kita tak langgar dinding. Kita jalan dari sini sampai result. Dan ini adalah apa? Ini adalah skill set. Hari ini Sifu nak ajar benda ini. Okay, inilah disebut skill set. Okay, inilah disebut skill set. Dan dalam MLM, dia ada 18 skill set. 18. Ini 18 kita panggil kebijaksanaan. Jangan jadi itu serigala yang bodoh. Kita nak jadi serigala yang bijak. Okay, kita kena tahu 18 kebijaksanaan, 18 wisdom dan 18 skill set yang kita perlu ada untuk berjaya di MLM. So di sini Sifu nak tunjuk, okay? Ini adalah 9 plus 3 plus 3 plus 3. 9, 3, 3, 3 adalah 18 skill set dekat MLM. Okay? So kita belajar di sini, okay? Dia dah 18, okay? Tapi hari ini Sifu hanya bagi you tahu ini 18 because setiap skill set dia adalah satu kita cakap satu topik. Setiap skill set satu topik. Setiap skill set sini ada 18 topik. You orang kena belajar. Kalau you tak nak jadi serigala yang bodoh, okay, you mesti kena belajar ini. Jangan tahu masuk, tak tahu keluar. Itu mati nanti. Faham tak? Okay. So the first one is recruit. Okay, kita kena belajar recruit. Recruit itu semua adalah berkenaan dengan masa, time. Okay. So bila you tengok dalam itu kurungan, kurungan itu maksudnya kita guna apa senjata untuk recruit. Okay, macam Sifu sentiasa cakap, we use our time to exchange for time. Kita guna masa kita untuk tukar lebih banyak masa. Itu panggil recruit.
Okay. So nombor 2 adalah retain. Bila kita dapat recruit, macam mana kita nak kekalkan orang, kekalkan rangkaian, kekalkan orang dalam rangkaian kita. So kita guna apa? Kita guna sistem. Nampak ini sistem. Okay, we use system. Okay, bukan you sendiri, you boleh kekalkan you punya orang dalam you punya rangkaian. Kita guna sistem untuk kekal orang dalam rangkaian kita. Okay. So nombor 3 adalah apa? Nombor 3 adalah educate. Okay, pendidikan. Okay, apa yang kita perlu mendidik? Kena faham skill set dia. Kita kena mendidik dari awal lagi konsep. Konsep kena betul. Kalau konsep dah betul, okay, you tak akan jalan. Faham tak? That's why konsep sangat penting. Apa yang kita nak ajar, kita ajar apa? Kita ajar cara, kita ajar apa? Kita ajar nilai, kita ajar apa? Kita ajar konsep. Okay, supaya mereka dapat capai maklumat dan juga tujuan. Dua-dua kita capai. 1 juta bukan saja wang. Selain wang, kita juga capai 1 juta nilai. Okay, itu adalah konsep kita nak mendidik ke atas semua downline kita. Okay, so nombor 4 adalah organize. Bila downline kita sudah recruit, sudah faham, sudah you ajar, so dia nak mula. So you kena pandai organize you punya orang. Faham tak? Contoh Sifu buat apa? Sifu buat training, Sifu buat meeting, Sifu buat Star Club, Sifu buat leadership training, Sifu buat Art of War. So semua event ini Sifu pun ada organize leader untuk join. Faham tak? Bukan Sifu seorang buat. Sifu ada leader yang jadi MC, leader yang buat music, leader yang boleh bagi talk. Setiap orang dia apa? Dia in charge in charge dia punya dia punya topik masing-masing. Nampak tak? Okay, itu adalah organize. Okay, organize itu semua adalah tentang apa? Action. Okay, mula buat. Ini semua event, tanpa action dia tak akan jadi. Bukan pakai mulut saja. You kena action baru you boleh jadi. Okay, so nombor 5. Skill set nombor 5 adalah coach. Siapa sini ada buat coaching? Siapa nak tahu? You letak yes. Okay, you letak 1. Okay, siapa sini ada buat coaching? Team you. Letak 1. Okay, Sifu nak tengok. Yes, very good. Okay. Apa yang you nak coach? Okay. When you do coaching, ingat bila kita buat coaching, apa kita ajar? Kita ajar skill. Salam. Okay, kita ajar cara. Okay, cara 3S. Kita ajar 3S, macam mana buat ini business, macam mana share produk, macam mana sell produk, macam mana sponsor. Okay, when we coach the skill. Okay, so number 6, we follow up. Okay, you kena follow up. Bukan saja recruit apa you tanpa follow up. Okay, follow up. Okay, kita pakai apa? Bila kita buat follow up, biasanya kita sendiri follow up. Contoh ya ada downline, betul. So you kena follow up sendiri. Okay, you sendiri kena jadi itu apa? Itu alat untuk follow up. Okay, so lepas tu bila lead, okay, follow up dengan lead lain follow up itu you sendiri. Tapi bila you nak lead you punya downline, itu you kena environment. Itu sebab kenapa you orang bawa downline masuk teppanyaki. Because teppanyaki, dia adalah satu environment untuk lead kamu. Dan ramai leader akan dilahirkan dekat event. Dekat teppanyaki, dekat training, dekat event, dekat rally. Okay, semua helang Sifu nampak dari mana? Dari event. Okay, itu sebab bila kita nak lead, kita perlu environment. Okay, biarkan environment tolong you untuk lead you punya downline. Okay, so nombor 8, friend. Okay, jangan lupa dekat Forever Living, okay, kita bukan buat bisnes ini berasingan, atau bersendirian. Ramai orang dia buat dia sendiri buat saja. Okay, you salah besar. Dekat Forever Living, kita nak cari kawan, kita tak nak cari musuh. Faham tak? So kalau you ikut sistem Sifu, okay, sistem Sifu ajar apa? Sistem Sifu ajar you cari kawan, bukan cari musuh. Okay, tapi ada ramai leader dia tak ikut sistem Sifu, dia pergi luar, dia suka cari musuh. Faham tak? Dia buat benda yang tak betul lah. Betul. Itu dia cari banyak musuh, itu tak baik. Okay, dekat skill set dekat Forever Living, you kena ada kawan. Okay, kenapa? Because bila you ada kawan, you boleh guna the power of ABC.
Faham tak? You boleh pinjam kekuatan kawan kita untuk tolong kita. Contoh kalau you cakap you main downline, you tak boleh cakap downline you tak nak dengar, tapi kalau sideline cakap, dia lebih senang dia boleh dengar masuk. That's why you kadang-kala you perlu, contoh you bawa downline you masuk teppanyaki. Biasanya bukan you yang bakar you main downline, you faham tak? Biasanya bukan you yang bakar you main downline, biasanya sideline yang bakar you main downline. Okay, siapa setuju Sifu cakap you letak setuju? Okay, biasa you punya downline kena bakar adalah sideline yang bakar, bukan you yang bakar. Siapa setuju you letak setuju? Setuju tak? Yes. Faham tak? Itu adalah apa? Itu adalah kawan. Faham tak? Itu semua adalah kawan. Kawan kita yang tolong kita bakar kita punya downline. Ini sangat penting. Itu sebab jangan cari musuh. Kita nak cari kawan dalam bisnes ini. Okay? So nombor 9 kita belajar apa? Defend. Okay? Bila kita attack, ingatlah, bila kita attack, kita follow up, kita lead, kita coach, kita buat apa semua, ini adalah attack. Bila attack, kita mesti kena tahu macam mana defend. Faham tak? Macam komputer kita sama. Komputer kita, bila you install banyak application, install banyak itu program dalam you punya komputer, so biasanya you you mesti install juga antivirus. Betul tak? Because you takut nanti itu program ada virus ke, app ada virus ke, dia hancur you punya komputer. Sama juga, kita punya rangkaian, kita mesti kena ada peraturan. Kita ada 12 rules untuk jaga kita punya rangkaian supaya kita ada defense yang kuat. Ini defense sangat kuat. Okay, dia tidak akan hancur dalam 1 hari atau 2 hari atau 1 minggu. Faham tak? Itu defense kita kena ada. Skill set kita. Kita guna apa? Dalam kurungan, nampak? You guna 12 rules untuk defend. Okay? So, number 10, kita kena check dan monitor. Check dan monitor, kita guna apa? Kita guna FLP 360. Faham tak? You kena check your downline, apa progress dia. You kena check your downline, berapa CC dia. You kena monitor dia supaya dia ikut hala tuju untuk insentif. So, you guna apa? You guna FLP 360. Itu adalah check and monitor. Supaya bila you monitor, you check kalau tak betul, okay, you kena balik semula. You kena replan balik. Redo balik. Faham tak? Then supaya dia boleh sampai hala tuju yang betul. Okay? So number 11 skill set adalah white. So di sini Sifu sentiasa tekan kita kena ada 5 line. 5 line. Okay, kita nak buka 5 white line. Dan nombor 12 kita nak deep. So kita nak dalam, bukan lebar saja. Kita lebar 5 tapi kita nak 7 dalam. Maksudnya kita punya setiap line kita kena buka sampai 7 deep. 7 deep. Dan nombor 13 kita kena fokus. Okay, dari 5 line 7 deep ini kita kena fokus 3 kaki, 3 legs. Because 3 kaki you akan hilang semua emotion. Faham tak? Because 3 kaki adalah kaki yang minimum kita boleh duduk dengan selesa. Kalau you tak ada 3 kaki, memang you tak selesa. Faham tak? Contoh you duduk satu kerusi yang hanya ada 2 kaki. You mana boleh selesa? You tak boleh selesa. Kenapa? Because you kena tahan dengan kaki sendiri. Lepas tu you letih. Faham tak? Bila you duduk lama, you rasa sangat letih. You rasa sangat letih, then emosi datang. So kalau you nak hilangkan semua emosi, okay, you kena apa? You kena fokus 3 leg supaya you boleh duduk dengan selesa dalam forever. Okay, so nombor 14 kita kena stabilize. Okay, yang 3 leg yang kita buat kita nak stabil, kita mesti kena ada structure 139. Maksudnya you ada 3, you punya downline ini pun ada 3. 139 itu adalah structure kita. Okay, supaya you bukan bergantung kepada kaki saja, tapi you punya kaki pun dia sokong you punya kaki. Okay, so that you punya kaki sangat stabil. Itu adalah skill set yang ke-14. So number 15 adalah unify. Unify maksudnya macam mana you boleh sambung, you boleh cantum itu kepala dengan 2 tangan dengan 2 kaki. So setiap rangkaian yang setiap manager, rangkaian manager kita, dia mesti kena ada 5 leader.
satu kepala, dua tangan, dua kaki. Okay, itu kita panggil unify. Dari satu kepala macam mana kita cantum tangan, cantum kaki dia jadi satu manusia yang sempurna. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Itu panggil unify. 5 leader. 5 line, 5 leader system. Okay. Then number 16 adalah apa? Adalah build momentum. Okay. You nak build momentum, dia satu cara saja. You kena speak out. You tak boleh tutup mulut you nak build momentum. Sorry, no way. Okay, you boleh tengok ramai contoh kita yang fight F2D, fight GLT, you tengok apa mereka buat. Okay, mereka mesti speak out. Dia mesti cakap, I nak masuk gear berapa, 6 gear, 7 gear, 8, I nak fight GLT, I nak fight CBM, I nak fight apa, betul tak? So, bila mereka mula cakap, okay, bila mereka mula cakap, okay, bila mereka mula cakap, itu momentum datang. Nampak? The momentum start to come. So, macam mana kita build momentum? Satu cara saja. Mulut. Speak out. Cakap. Dia jadi momentum. So, semua downline pun buat goal setting. I nak capai ini, nak capai ini. Itulah jadinya momentum. Okay? So, nombor 17 adalah leverage. Okay, so kita kena pandai guna leverage. Leverage maksudnya pinjam. Pinjam orang punya kuasa. Kalau kita kuasa tak cukup, kita kena pinjam. Kalau nak pinjam, kita biasa pinjam apa? Kita pinjam influence. Ingatlah, influence lebih penting daripada hard work. Ada orang dia hard work, dia sangat rajin. Tapi dia tak ada pinjam influence. Faham tak? Dia tak ada pinjam influence. Bila you tak pinjam influence, you memang susah. Contoh, Sifu cakap, you jual produk. Contoh you jual produk. You jual produk, you cakap banyak. Okay? Banyak tau. You cakap sampai 1-2 jam itu produk. Tapi ada satu orang, dia baru cakap 10 minit saja. Okay? Dia pinjam apa? Dia pinjam demo. Dia buat demo. Okay? Dia pinjam testimoni. Dia ada testimoni tau. Ini orang selepas ini dia tunjuk itu selebriti yang guna produk ini. Okay, itu adalah influence. Tapi you tengok, dia hanya guna 10 minit, dia sudah boleh close. Itu yang cakap 2 jam pun tak semesti boleh close. You nampak tak? Okay, leverage maksudnya kita guna cara yang senang tapi boleh dapat kesan yang besar. Itulah panggil leverage. Bukan guna hard work. Sangat kuasa yang besar untuk dapat kesan yang kecil. Itu kita cakap tak pandai lah. Macam itu ketua serigala. Betul tak? Dia tak pandai. Dia bawa itu orang masuk, bawa downline masuk tapi dia tak pakai. Dia punya kepala. Faham tak? Sampai tak boleh keluar. Itu penting. Leverage kita kena pandai guna influence. Okay? Dan last kali adalah expand. Okay? Maksudnya you dekat forever living. Okay, you can always expand. Okay, bila cakap tentang expand, maksudnya global market. Okay, kita jangan sangat kecil. Sangat nampak kecil saja, nampak Malaysia saja, atau nampak Johor saja, atau Pahang saja, atau Sabah saja, Sarawak saja. Jangan. However, you boleh buat sampai global business. You boleh buat sampai satu dunia. Okay, itu sebab ingat apa Sifu cakap. Okay. Macam mana pun, you kena tambah skill set kamu. Dari segi apa? Dari segi exposure. Okay? Ini semua skill ada di sini. You tahu ini 18 skill 9333. Sifu bagi tahu you adalah top 1% of the MLM leaders in the world. You adalah antara 1% yang paling top dalam dunia MLM. Okay, dekat luar Sifu berani cakap tak ada orang akan ajar you. Okay, skill set ini. Nobody can teach you. Okay, tak ada orang boleh ajar you benda ini. Okay, I tahu di sini ada ramai yang pernah buat macam-macam MLM. Okay, you pernah belajar benda ini tak? I nak tanya you. You biasa belajar apa? You ajar you cara produk itu saja. Okay, siapa setuju dengan Sifu? Something today, you learn something you tak pernah belajarnya. Okay, you letak yes. Siapa di sini? Hari ini you belajar something you tak pernah come across. You tak tahu dekat MLM ada begitu banyak ilmu, especially tentang skill set. Okay,
So hari ini Sifu bagi tahu you, okay? Ini benda you kena master betul-betul. You kena master betul-betul. Kalau you boleh master betul-betul, okay, you percaya Sifu. Dalam 5 tahun, 10 tahun, okay, you mungkin akan jadi ya legend. Legend dalam MLM. Faham tak? Okay? So kalau you nak tahu lebih mendalam lagi, because Sifu tak nak guna banyak masa, sudah guna hampir setengah jam Sifu cakap benda ini. So tapi Sifu rasa sangat penting lah, because Sifu sudah letak dalam Facebook. Ramai yang minta nak tahu benda ini juga, okay? So hari ini Sifu bagi tahu preview. Ini preview saja. Tentang ini 18 skill set yang kita ada dalam Forever, dalam MLM.